Drop it. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Jabil dan juga rakan sekalian. Terlebih dahulu, nama saya Nur Fadila binti Faisal daripada grup GP004, dan hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan mengenai tipologi penglibatan awam daripada jurnal Preti 1995. Definisi. Menurut Merriam-Webster.com, tipologi adalah kajian atau analisis atau klasifikasi berdasarkan jenis atau kategori. Definisi penglibatan awam daripada National Coordinating Centre of Public Engagement (NCCPE), penglibatan awam menggambarkan pelbagai cara di mana aktiviti dan faedah pendidikan tinggi dan penyelidikan dapat dikongsi dengan orang ramai. Penglibatan adalah dengan definisi proses dua hala, yang mana ianya melibatkan interaksi dan mendengar dengan tujuan untuk menjana faedah bersama. Manakala menurut Preti 1995 pula, tipologi penyertaan awam ini berbawa maksud bagaimana orang mengambil bahagian dalam program pembangunan dan projek. Oleh itu, terdapat 7 jenis tipologi penyertaan awam daripada Preti 1995. Yang pertama adalah manipulatif penyertaan, yang bermaksud penyertaan hanyalah suatu kepura-puraan dengan perwakilan orang di dewan rasmi tetapi tidak terpilih dan tidak mempunyai kuasa. Manakala yang kedua adalah pasif penyertaan, yang bermaksud orang berkelaku atas apa yang telah diberitahu mengenai apa yang telah diputuskan atau yang telah berlaku. Ianya melibatkan pengumuman sepihak atau oleh pihak pentadbiran atau pengurusan projek tanpa mendengarkan respon orang. Maklumat yang dikongsi hanya dimiliki oleh profesional luar. Manakala yang ketiga adalah pernyataan oleh perundingan, yang bermaksud orang mengambil bahagian dengan berunding atau menjawab soalan. Ejen luaran menentukan masalah dan proses pengumpulan maklumat dan analisis kawalan. Proses perundangan sedemikian tidak memungkinkan untuk membuat keputusan dan profesional tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Yang keempat adalah penyertaan untuk galakan bahan. Orang awam yang mengambil bahagian dengan menyumbang sumber, misalnya buruh, sebagai ganti makanan, wang tunai dan insentif bahan lain. Petani mungkin menyediakan ladang dan tenaga kerja tetapi tidak terlibat dalam eksperimen atau proses pembelajaran. Sangat biasa melihat ini disebut penyertaan, namun orang tidak mempunyai kepentingan dalam memanjangkan teknologi atau amalan ketika insentif itu berakhir. Yang kelima adalah penyertaan berfungsi. Ini bermaksud pernyataan dilihat oleh agensi luar sebagai kaedah untuk mencapai matlamat projek, terutamanya pengurangan kos. Orang boleh mengambil bahagian dengan membentuk kumpulan untuk memenuhi objektif yang telah ditentukan yang berkaitan dengan projek. Penglibatan tersebut mungkin interaktif dan melibatkan pengambilan keputusan bersama, tetapi cenderung timbul hanya setelah keputusan besar telah dibuat oleh ejen luaran. Paling teruk, penduduk tempatan masih boleh diserang untuk memenuhi tujuan luaran. Yang keenam, interaksi pernyataan. Orang awam mengambil bahagian dalam analisis bersama, pengembangan rancangan tindakan dan pembentukan atau pengukuhan institusi tempatan. Penyertaan dilihat sebagai hak, bukan hanya kaedah untuk mencapai matlamat projek. Proses ini melibatkan metodologi antara disiplin yang mencari berbagai perspektif dan menggunakan proses pembelajaran sistematik dan berstruktur. Ketika kumpulan mengambil alih keputusan tempatan dan menentukan bagaimana sumber daya yang digunakan sehingga mereka memiliki kepentingan dalam mempertahankan struktur atau praktik. Yang ketujuh adalah mobilisasi kendiri.
Orang ramai mengambil bahagian dengan mengambil inisiatif secara bebas dari luar institusi untuk menukar sistem. Ini bermaksud untuk membina hubungan dengan luaran institusi untuk sumber dan nasihat teknikal yang mereka perlukan. Namun, tetap mengawal bagaimana sumber digunakan. Mobilisasi diri boleh merebak sekiranya kerajaan dan NGO menyediakan kerangka sokongan yang memberangsangkan. Mobilisasi yang dimulakan sendiri seperti ini mungkin atau tidak mencabar untuk pengagihan kekayaan dan kuasa. Kesimpulannya, terdapat 7 tipologi penglibatan awam secara keseluruhannya, yang mana ianya melibatkan bagaimana orang awam mengambil bahagian dalam sesuatu pembangunan, terutamanya pembangunan pelancongan yang melibatkan agensi